pengalaman selama 15 tahun atau dipecat. Emily terpaksa membuat pilihan. Pada tahun 2025, seramai 600 orang pelajar University Cambridge meninggalkan United Kingdom untuk ke Malaysia. Emily, seorang wartawan BBC, membuat liputan untuk menyiasat fenomena ini. Namun apa yang disaksikannya di Malaysia jauh melangkaui jangkaannya. Pemeriksaan imigresen yang hanya mengambil masa 2 menit. Syarikat pemula niaga dengan CEO berusia 25 tahun yang memperoleh pelaburan sebanyak Rm 30 juta. Para graduan university yang terus mendapat pekerjaan. Teknologi yang 5 tahun lebih maju berbanding UK. Semuanya begitu pantas. Semuanya begitu berbeza. Tetapi ibu pejabat di London menghalang liputan itu dengan alasan ia terlalu memihak kepada Malaysia dan telah kehilangan objektiviti. Jika dia tidak pulang dengan segera, dia akan dipecat. Emily bertekad untuk meninggalkan BBC demi kebenaran. Dokumentarinya kemudian menggegarkan seluruh United Kingdom. Jumlah penonton mencecah 8 juta orang, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. Dunia mula berubah. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, sila tekan butang suka langgan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus menonton kisah seterusnya. Saya Emily Chambers, seorang wartawan penyiasat yang telah berkhidmat selama 15 tahun di bagian pendidikan BBC. Saya merupakan graduan University Oxford dan menetap di London sepanjang hayat saya. Bidang kepakaran saya adalah menyiasat masalah dalam sistem pendidikan di United Kingdom. Sejujurnya, saya tidak begitu berminat dengan pendidikan di Asia. Apa yang saya tahu hanyalah pendidikan ala tentara di China dan neraka peperiksaan di Jepun. Pada suatu pagi yang dingin di bulan Februari 2025, saya menerima satu maklumat aneh melalui email. Kandungannya menyatakan bahwa seramai 600 orang pelajar University Cambridge akan melancong secara berkumpulan ke Malaysia. Pada mulanya saya menganggap ia hanyalah program lawatan sambil belajar yang biasa. Bukankah sudah menjadi kelaziman bagi pelajar universiti ternama Eropa untuk melancong ke Asia? Namun setelah melihat maklumat tambahan yang dihantar oleh pemberi maklumat saya, mula berasa hairan. Para pelajar itu tidak menggunakan subsidi universiti, sebaliknya membeli tiket penerbangan dengan uang sendiri. Setiap seorang membelanjakan 1 pound 200 pound untuk tiket pergi balik bersamaan lebih Rm 7.000 yang ditanggung sepenuhnya oleh mereka. Apa yang lebih mengejutkan adalah senarai menunggu. Dikatakan terdapat lebih 200 orang pelajar lagi yang sedang menanti peluang seterusnya. Ini agak aneh. Jika mereka pelajar Cambridge, terdapat banyak tempat menarik lain di Eropa. Paris, Rome, Berlin. Mengapa mereka memilih untuk ke Malaysia yang jaraknya lebih 10.000 kilometer? Saya menelepon wakil pelajar tersebut. Seorang wanita berusia awal 20-an menjawab panggilan dengan suara yang penuh keterujaan. Apabila saya bertanya, mengapa Malaysia, pelajar itu menjawab, tanpa teragak-agak, Koridor Raya Multimedia MSC Cyberjaya, syarikat pemula niaga semikonduktor teknologi AI. Kata kunci terus meluncur keluar dari mulutnya, tetapi saya masih keliru. Bukankah semua ini juga ada di Eropa? Di akhir perbualan pelajar itu berkata, sesuatu yang aneh United Kingdom sudah ketinggalan. Kenyataan yang terlalu terus terang itu membuatkan saya terkejut. Pelajar Cambridge menilai negara mereka sendiri sedemikian rupa. Saya menganggapnya sebagai satu keterlaluan. Mungkin cara generasi muda meluahkan perasaan secara ekstrim. Namun ayat itu terus terngiang-ngiang di pikiran saya. United Kingdom sudah ketinggalan. Benarkah? Saya telah membuat liputan mengenai isu pendidikan di UK selama 15 tahun. Masalah iuran pengajian kesukaran, mendapat pekerjaan kekurangan dana penyelidikan. Walaupun banyak masalah, UK tetap sebuah negara maju. Cambridge pula universiti ketiga terbaik di dunia. Mengatakan kami sudah ketinggalan adalah tidak masuk akal. Keesokan harinya, saya melaporkan perkara ini dalam mesyuarat editorial. Timbalan ketua editor George memberikan reaksi dingin. Nadanya seolah-olah berkata, apa yang hendak diliput tentang pelajar pergi melancong. Tetapi saya tidak berputus asa. Saya meyakinkannya dengan berkata, 600 orang pelajar membiayai sendiri perjalanan ke Malaysia ini bukan sekadar pelancongan biasa. George mengeluh dan berkata, baiklah pergi dan pastikan sendiri. Tapi budget yang diberikan adalah pada tahap minimum. Bagi saya itu sudah memadai. Karena kebenaran berada di lokasi kejadian. Seminggu kemudian, di lapangan terbang Heathrow, saya menaiki penerbangan ke Kuala Lumpur.
Selama 13 jam penerbangan saya menggunakan komputer riba untuk mencari maklumat tentang Malaysia. KDNK per kapita antara yang tertinggi di Asia. Hub utama dalam rantaian bekalan teknologi global, terutamanya dalam pemasangan dan ujian semikonduktor. Angka-angka ini sangat mengagumkan. Tetapi persoalan masih kekal. Apa sebenarnya yang ada di Malaysia sehingga mampu menarik 600 orang pelajar Cambridge? Awan berlalu di luar tingkap. Jawabannya akan saya temui tidak lama lagi. Saya menutup komputer riba dan memejamkan mata. Sekali lagi kata-kata pelajar itu muncul di pikiran. United Kingdom sudah ketinggalan. Mungkinkah ia benar? Saya menggelengkan kepala. Mustahil. 5 Mac 2025, 8.00 pagi. Tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Sejak melangkah keluar dari pesawat, suasananya terasa berbeza. Lapangan terbang ini begitu senyap, tidak bukan senyap, tetapi sangat teratur. Jauh berbeza dengan keadaan kelam kabut di Heathrow. Saya menuju ke kaunter pemeriksaan imigresen. Di Heathrow biasanya perlu beratur selama sejam, tetapi di KLIA keadaannya berbeza. Terdapat lebih 30 pintu autogate, imbas paspor, letak cap jari, pengecaman wajah. Keseluruhan proses selesai dalam masa 2 menit. Saya hampir tidak percaya. Jika di Heathrow pegawai akan memeriksa paspor satu persatu menyoal siasat dan mengecop. Di sini semuanya otomatik. Perbezaan kecekapan ini mungkin 30 kali ganda. Tiba di balai ketibaan pemandangan di hadapan, membuatkan saya tergamam. 600 orang pelajar Cambridge berkumpul dengan begitu teratur. Mereka dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan pemandu pelancong dari Malaysia sedang mengesahkan kehadiran menggunakan tablet. Tiada sedikit pun kekecohan. Seorang pemandu pelancong perasan akan kehadiran saya dan datang menyapa. Dia mengucapkan salam dalam bahasa Inggris yang fasih dengan sebutan seperti penutur asli. Saya memperkenalkan diri sebagai wartawan BBC dan dia terus bersetuju untuk ditemu bual. Sikapnya sangat profesional. Saya berjalan di antara kumpulan pelajar dan memerhatikan mereka. Wajah masing-masing kelihatan teruja. Seorang pelajar sedang menunjukkan gambar pemandangan malam Kuala Lumpur kepada rakannya. Seorang lagi sedang membelek buku perbualan bahasa Melayu. Ini bukan riak wajah pelancong biasa. Tiba-tiba seorang pelajar perempuan datang kepada saya. Dia berambut perang dan berusia sekitar 20 tahun. Namanya Jessica, pelajar tahun kedua jurusan kejuruteraan komputer. Sambil tersenyum dia berkata, Emily ini barulah permulaan. Saya ingin bertanya apa maksudnya. Tetapi Jessica hanya tersenyum penuh makna sebelum kembali kepada rakan-rakannya. Perasaan saya menjadi aneh. Katanya ini permulaan. Adakah sesuatu yang lebih besar akan berlaku? Kami menaiki bus menuju ke tempat penginapan. Di Lebuh Raya, tanggapan pertama saya terhadap Kuala Lumpur amat mengagumkan. Jambatan yang merentasi Sungai Klang, bangunan-bangunan pencakar langit di sepanjang tebing sungai dan di pusat bandar, serta cahaya lampu yang menerangi malam. Skalanya jauh berbeza berbanding Sungai Thames di London. Saya sempat berbual ringkas dengan pemandu taksi. Bahasa Inggrisnya sangat lancar. Di London, ramai pemandu taksi hanya boleh berbahasa Inggris. Tetapi pemandu di sini boleh bertutur dalam bahasa Inggris dan bahasa Melayu dengan fasih. Adakah tahap pendidikan di Malaysia sudah sampai ke peringkat ini? Tiba di hotel, proses daftar masuk hanya mengambil masa 5 menit. Kaki tangan hotel mengesahkan tempahan, menggunakan tablet dan menghantar kunci digital ke telepon pintar saya. Kad kunci pun tidak diperlukan. Jika di Hotel London, proses mengisi borang dan mendengar penerangan kaki tangan akan mengambil masa sekurang-kurangnya 30 menit. Masuk ke bilik dan melihat keluar tingkap saya, nampak menara berkembar Petronas. Seluruh bandar bermandikan cahaya. Ini lebih maju daripada apa yang saya bayangkan. Perkataan maju sahaja tidak cukup. Ia canggih. Saya membuka komputer riba dan mula menyusun apa yang saya lihat hari ini. Pemeriksaan imigresen otomatik pelajar yang teratur, bahasa Inggris yang fasih, daftar masuk yang pantas. Setiap satu daripadanya berbeza dengan di UK. Kecekapan kelajuan sistem, semuanya seolah-olah selangkah di hadapan UK. Perasaan saya menjadi aneh. Malaysia yang saya kenal bukan seperti ini. Saya hanya pikir ia sebuah negara yang terkenal dengan menara berkembar dan kepelbagaian budaya. Tetapi setelah datang sendiri, saya dapati ia berada pada tahap yang berbeza. Saya berbaring di atas katil. Walaupun letih, saya tidak dapat tidur.
Kata-kata Jessica kembali terngiang-ngiang. Ini barulah permulaan. Apa yang akan saya saksikan esok? Saya merenung siling sambil berpikir, mungkinkah ada sesuatu yang saya tidak tahu? Keesokan paginya kami menuju ke Cyberjaya. Koridor raya multimedia ini adalah destinasi pertama para pelajar. Di dalam bus pemandu pelancong menerangkan bahwa disinilah lembah Silikon Malaysia, ratusan syarikat teknologi besar seperti gergasi telekomunikasi dan syarikat pemula niaga berpusat di sini. Mendengar perbandingan dengan lembah Silikon saya agak sinis. Lembah Silikon adalah tempat Google, Apple, dan Facebook. Mampukah Malaysia mencapai tahap itu? Tetapi, setibanya di Cyberjaya pandangan saya mula berubah. Bangunan pusat RD yang besar muncul di hadapan mata. Ia adalah bangunan megah yang dilitupi kaca dengan reka bentuk yang unik. Walaupun dibandingkan dengan Silicon Roundabout di London, ia tidak kalah, malah lebih modern. Memasuki lobi bangunan, suasananya seperti berada di bandar masa depan. Robot-robot sedang memberi panduan. Dinding dihiasi screen micro LED gergasi. Para jurutera berpakaian kasual berjalan bebas. Suasananya mirip ibu pejabat Google. Kami melawat sebuah institut inovasi AI. Seorang penyelidik muda mula membuat pembentangan. Pemprosesan bahasa tabii, reka bentuk chip teknologi pemanduan autonomi. Tahap teknologinya sangat tinggi. Para pelajar tidak henti-henti bertanya dan penyelidik itu menjawab dengan lancar. Seorang pelajar bertanya, bagaimana perbandingannya dengan lembah silikon? Penyelidik itu menjawab dengan yakin. Dalam bidang perkakasan dan proses termaju, kami sudah mendahului di peringkat serantau. Dia turut memberikan contoh-contoh spesifik seperti teknologi pembungkusan termaju dan perkakasan pengkomputeran awan untuk menyokong kenyataannya. Saya mencatat di buku nota sambil terfikir, adakah kenyataan ini keterlaluan? Tetapi pandangan mata penyelidik itu kelihatan jujur. Dia tidak kelihatan seperti berbohong. Pada sebelah petang, kami melawat syarikat-syarikat pemula niaga. Kami melawat 10 buah syarikat dalam pelbagai bidang seperti chatbot AI, teknologi perubatan pintar, dan tenaga hijau. Apa yang mengejutkan ialah umur para CEO. Kebanyakannya berusia lewat 20 kama, hingga awal 30 kama. Di sebuah syarikat pemula niaga, saya bertemu dengan seorang CEO berusia 25 tahun. Syarikatnya membangunkan AI untuk bidang perubatan. Dia berkata, selepas tamat pengajian dari University Malaya, dia terus menubuhkan syarikat. Pelaburan yang diterima sudah melebihi RM 30 juta. Jika di London kelajuan seperti ini tidak dapat dibayangkan. Seorang pelajar bertanya, apa bezanya menubuhkan syarikat di sini berbanding di UK? CEO itu berpikir sejenak dan menjawab, kelajuan. Di Malaysia, proses membuat keputusan sangat pantas. Keputusan pelaburan mengambil masa 3 bulan, pelancaran produk 6 bulan. Saya dengar di UK, proses untuk mendapatkan keputusan pelaburan sahaja mengambil masa 18 bulan. Mendengar jawaban itu, para pelajar mengangguk setuju. Saya juga terpaksa aku UK memang sangat perlahan. Semakan peraturan kelulusan, semuanya mengambil masa. Walaupun laungan inovasi sering kedengaran sistemnya masih konservatif. Menjelang petang, kami melawat ibu pejabat sebuah gergasi teknologi serantau. Bahagian dalam bangunan itu dipenuhi dengan watak-watak maskot yang besar membuatkan para pelajar bersorak. Ramai pelajar menggunakan aplikasi syarikat itu untuk berhubung dengan rakan-rakan mereka di Malaysia dan Asia Tenggara. Satu sesi taklimat bersama pengurusan kanan diadakan untuk menerangkan strategi global mereka. Pengurusan kanan itu membuat pembentangan dalam bahasa Inggris yang fasih mengenai pasaran Asia Tenggara, perkhidmatan perbankan digital, dan strategi e-dagang yang sangat konkret. Ketika itu, satu perkara yang menakjubkan berlaku. Seorang pelajar menerima tawaran latihan industri serta-merta di situ. Pelajar lelaki itu dari jurusan kejuruteraan komputer tahun ketiga. Soalan yang diajukannya nampaknya telah menarik perhatian pengurusan kanan. Dia segera diberi kad nama dan diminta untuk berhubung. Pelajar itu menitiskan air mata dengan wajah yang penuh kesyukuran. Rakan-rakannya menepuk bahunya dan mengucapkan tahniah. Melihat adegan itu saya paham. Ini bukan sekadar pelancongan. Para pelajar ini datang untuk melihat masa depan, peluang pekerjaan, jaringan kenalan potensi. Semua ini adalah perkara yang tidak dapat mereka perolehi di UK. Dalam perjalanan pulang ke hotel menaiki bus, saya berbual dengan para pelajar. Saya bertanya apa yang paling mengagumkan mereka hari ini. Seorang pelajar menjawab kelajuan. Semuanya sangat pantas. Keputusan pelaksanaan hasil.
Di UK mesyuarat saja boleh mengambil masa 3 bulan. Seorang lagi pelajar menyambung peluang. CEO berusia 20-an tawaran latihan industri di tempat kejadian. Di UK walaupun sudah tamat, pengajian masih sukar mencari kerja, tetapi di sini peluang datang semasa masih belajar. Saya membuka komputer riba dan menyusun nota hari ini. Cyberjaya ekosistem pemula niaga CEO muda. Setiap satunya adalah bahan berita. Tetapi pada masa yang sama, ia adalah kebenaran yang tidak mahu saya hadapi. Adakah UK benar-benar ketinggalan? Adakah Malaysia lebih maju seperti yang dikatakan oleh para pelajar? Saya melihat keluar tingkap. Pemandangan malam Kuala Lumpur sangat mempesonakan. Esok kami dijadwalkan melawat University Malaya dan University Teknologi Malaysia. Bagaimana agaknya perbandingan dengan Cambridge? Jawabannya akan saya ketahui tidak lama lagi. Hari ketiga kami tiba di University Malaya sebuah kampus yang luas terletak di Kuala Lumpur. Keluasan kawasannya sahaja nampaknya lebih besar daripada keseluruhan Cambridge. Suasananya dipenuhi kehijauan dan bangunan-bangunannya modern dengan kemudahan terkini di mana-mana. Kami melawat bangunan penyelidikan Fakulti Kejuruteraan, Makmal Semikonduktor Makmal AI Pusat Robotik. Peralatannya adalah yang paling canggih. Apabila ditanya tentang budget penyelidikan, seorang profesor menjawab lebih Rm500 juta setahun termasuk kerjasama industri. Jumlah ini setanding dengan budget Fakulti Kejuruteraan Cambridge. Bersama para pelajar kami melawat perpustakaan. Ia dibuka 24 jam. Dikatakan pada pukul 2 pagi pun masih ada pelajar yang sedang belajar. Ruang bacaannya sangat canggih. Bilik belajar individu, bilik perbincangan kumpulan bilik sumber digital. Kemudahannya lebih baik daripada perpustakaan di Cambridge. Selepas makan tengah hari kami menuju ke Universiti Teknologi Malaysia UTM di Johor, salah sebuah universiti teknologi terkemuka di Malaysia. Sebaik sahaja memasuki kampus, satu pemandangan yang menakjubkan terbentang di hadapan mata. Robot-robot bergerak di sekitar kampus, robot penghantaran makanan, robot pembersihan, robot pemandu pelancong. Ia seperti sebuah bandar masa depan. Satu sesi bersama Profesor UTM diadakan untuk membincangkan daya saing antara bangsa universiti di Malaysia. Profesor itu menunjukkan data, kedudukan universiti dunia QS dan kedudukan mengikut subjek. Dan UTM berada di kedudukan teratas dalam bidang kejuruteraan elektronik dengan peningkatan kedudukan yang ketara berbanding 10 tahun lalu. Apa yang lebih mengejutkan ialah jumlah petikan kertas penyelidikan. Kertas penyelidikan dari Universiti Malaysia banyak dipetik dalam bidang semikonduktor. Dikatakan dalam bidang reka, bentuk chip AI dan bahan termaju mereka adalah antara yang terkemuka di peringkat global. Jumlah permohonan paten juga meningkat secara mendadak. Saya bertanya kepada profesor itu, mengapa pelajar UK berminat dengan universiti di sini? Profesor itu menunjukkan data statistik. Kadar kebolehpasaran graduan Cambridge adalah sekitar 45%. Kadar kebolehpasaran graduan dan UTM pula mencecah lebih 80%. Purata gaji permulaan bagi graduan kejuruteraan juga lebih tinggi di Malaysia dari segi kuasa beli. Syarikat-syarikat global seperti Petronas Aksiata dan syarikat multinasional semikonduktor sentiasa mencari graduan dari sini. Seorang pelajar bertanya, bolehkah profesor faham mengapa pelajar UK datang ke Malaysia? Profesor itu mengangguk. Karena peluang ada di sini, jawabnya. Tradisi di UK memang kuat, tetapi perubahannya perlahan. Malaysia pula sedang berubah dengan pantas. Malam itu saya kembali ke hotel, membuka komputer riba, dan mula menyusun data. Budget penyelidikan, jumlah petikan kertas, penyelidikan kadar kebolehpasaran gaji permulaan. Angka-angka ini sangat jelas. Universiti di Malaysia sedang berkembang pesat. Ketika itu saya menerima panggilan dari ibu pejabat di London. Iya, daripada editor saya, Michael. Suaranya dingin. Dia meminta saya melaporkan kandungan liputan. Saya menerangkan apa yang saya lihat hari ini. Cyberjaya UTM. Dan menceritakan tentang kemajuan Malaysia. Michael memotong kata-kata saya. Ini terlalu memihak kepada Malaysia. BBC mesti mengekalkan keseimbangan. Ini nampak seperti propaganda kerajaan Malaysia. Ia adalah amaran supaya saya kekal objektif. Selepas meletakkan telepon, perasaan saya bercampur baur. Dikatakan saya berat sebelah, tetapi saya hanya melaporkan apa yang saya lihat. Ada data, ada fakta. Adakah ini berat sebelah? Keesokan paginya, saya mencari berita di media UK. Akhbar The Guardian menyiarkan satu artikel dengan tajuk yang provokatif.
wartawan BBC dituduh menjadi agen propaganda kerajaan Malaysia. Membaca kandungannya, saya dapati ia mengkritik liputan saya. Artikel itu memetik sumber tanpa nama dari BBC yang mengatakan, laporan Emily terlalu mesra Malaysia dan telah kehilangan objektiviti. Komen-komen di bawah artikel itu juga serupa. Dah kena bayar dengan Malaysia ke wartawan yang dah dibeli, dan pelbagai lagi komen berniat jahat. Saya berasa marah, tetapi pada masa yang sama saya mula ragu-ragu. Adakah saya benar-benar berat sebelah? Adakah saya hanya melihat sisi baik Malaysia dan terlepas pandang masalahnya? Saya meneliti semula data nota liputan, rakaman temu bual, dan gambar. Satu persatu saya periksa semula. Adakah terdapat sebarang keterlaluan? Adakah ada pemalsuan? Tidak. Semuanya adalah fakta. Pada sebelah petang, Michael menelepon lagi. Kali ini nadanya seperti memberi arahan. Hentikan liputan dan pulang ke London segera. Jika diteruskan, ia akan menjejaskan image BBC. Saya tidak dapat menjawab. Pengalaman selama 15 tahun, berada di hujung tanduk. Tetapi pada masa yang sama, keyakinan saya sebagai seorang wartawan goyah. Bukankah tugas saya melaporkan kebenaran? Bukan berat sebelah, tetapi menyampaikan fakta. Selepas meletakkan telepon, saya melihat keluar tingkap. Saya melihat jalan-jalan di Kuala Lumpur. Orang ramai sibuk bergerak. Ada yang pergi kerja, ada yang duduk di kafe. Kehidupan harian yang biasa. Tetapi ada sesuatu di dalamnya. Kelajuan kecekapan inovasi. Sesuatu yang tidak kelihatan tetapi dapat dirasai. Saya pikir inilah kekuatan Malaysia. Ketika itu saya menerima message daripada para pelajar. Mereka telah memulakan satu petisian dalam talian. Kandungannya, jangan hentikan liputan Emily. Dikatakan sudah 500 orang menandatanganinya. Hati saya tersentuh. Para pelajar menyokong saya. Mereka percaya bahwa menyampaikan kebenaran adalah perkara yang betul. Saya membuat keputusan. Saya akan teruskan perjuangan ini. Keesokan paginya, saya menghantar email kepada Michael. Saya menulis, saya akan teruskan liputan ini. Jika BBC tidak mau, saya akan menjadi pekerja bebas. Ini sama seperti mengisytiharkan bahwa saya sanggup mempertaruhkan pengalaman 15 tahun saya. Balasan diterima 30 menit kemudian. Ia ringkas. Hormati pilihan Anda, tetapi tanggung sendiri akibatnya. Ia sebenarnya satu amaran. Maksudnya, jika berlaku kesilapan, saya akan dipecat. Tetapi saya tidak berundur. Sebaliknya, saya memutuskan untuk menggali lebih dalam. Saya memulakan sesi temu bual mendalam secara rasmi dengan para pelajar. Daripada 600 orang, saya memilih 50 orang untuk sesi temu bual satu sama satu selama 30 menit setiap seorang. Pelajar pertama dari jurusan ekonomi tahun ketiga. Saya bertanya mengapa dia datang ke Malaysia. Pelajar itu menjawab, tanpa teragak-agak UK tiada masa depan. Katanya selepas tamat pengajian tiada pekerjaan. Kalau ada pun, gajinya rendah, di Malaysia peluangnya banyak. Pelajar kedua dari jurusan kejuruteraan komputer. Saya bertanya, mengapa Malaysia bukan lembah silikon? Pelajar itu menjawab dengan jelas isu visa dan pas nomad digital. Visa ke Amerika terlalu sukar diperoleh. Skim pas nomad digital Malaysia sangat mesra dan pantas untuk bakat asing. Pelajar ketiga pula berkata sesuatu yang mengejutkan. Saya berharap dapat bekerja di Malaysia selepas tamat pengajian. Katanya, dia ingin memohon kerja di syarikat semikonduktor atau telekomunikasi di sini. Tiada niat untuk kembali ke UK. Mendengar kata-katanya, saya berhenti menulis. Pelajar Cambridge mau bekerja di Malaysia. Sukar dipercayai. Tetapi setelah meneruskan temu bual jawaban yang serupa terus muncul. Daripada 50 orang, 15 orang sedang mempertimbangkan untuk bekerja di Malaysia. Itu 30%. Apabila ditanya, mengapa jawabannya konsisten, peluang kelajuan pertumbuhan. UK sedang pegun tetapi Malaysia terus membangun. Jika dilihat 10 tahun akan datang, Malaysia lebih cerah masa depannya. Pada sebelah petang, saya bertemu dengan pelajar universiti tempatan di sebuah kafe berhampiran UM. Terdapat 5 orang pelajar berusia awal 20-an. Semuanya sedang bersedia untuk menubuhkan syarikat pemula niaga. Salah seorang daripadanya, seorang pelajar lelaki berusia 25 tahun berkata, dia sedang membangunkan perkhidmatan terjemahan AI dan telah menerima pelaburan pusingan awal. Apabila ditanya jumlahnya, dia menjawab, RM1 5 juta. Jika di UK jumlah ini tidak dapat dibayangkan untuk peringkat awal. Saya bertanya,
Apa bezanya dengan syarikat pemula niaga di UK? Pelajar itu tersenyum dan menjawab, UK masih menggunakan teknologi 10 tahun lalu. Di Malaysia kami terus menggunakan teknologi terkini. Perbezaan kelajuannya mungkin 5 kali ganda. Ayat itu menusuk hati saya. Teknologi 10 tahun lalu. Mungkin ia keterlaluan, tetapi pada satu tahap ia benar. UK takut akan perubahan. Demi mempertahankan tradisi inovasi terabai, malam itu, saya kembali ke hotel, membuka komputer riba, dan menyusun kandungan temu bual. Kesaksian 50 orang pelajar analisis perbandingan data. Kandungannya cukup untuk menulis sebuah laporan yang mantap. Ketika itu Michael menelepon. Suaranya dingin. Pulang segera atau awak dipecat. Buat pilihan awak. Saya menarik nafas. Dalam-dalam kemudian menjawab, saya akan menjadi pekerja bebas. Saya akan meninggalkan BBC. Tetapi liputan ini akan saya selesaikan. Michael mengeluh. Itu hidup awak. Pandai-pandailah katanya sebelum meletakkan telepon. Saat itu, pengalaman 15 tahun saya berakhir. Tetapi saya tidak menyesal. Karena saya sedang melakukan apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang wartawan. Kebenaran mesti dilaporkan, tidak kira apa kata orang. Keesokan harinya saya menyampaikan berita itu kepada para pelajar. Saya memberitahu mereka bahwa saya telah meninggalkan BBC, tetapi liputan akan diteruskan. Para pelajar bersorak. Mereka mengatakan itu adalah keputusan yang berani. Seorang pelajar datang kepada saya, Jessica, pelajar yang saya temui di lapangan terbang. Sambil tersenyum dia berkata, bukankah saya sudah katakan, ini barulah permulaan. Sekarang barulah yang sebenar akan bermula. Saya ingin bertanya apa maksudnya, tetapi Jessica sekali lagi menghilangkan diri. Pelajar yang aneh, tetapi seolah-olah mengetahui sesuatu. Saya membuka komputer riba dan mula menulis tajuk laporan. Mengapa Cambridge memilih Malaysia ini akan menjadi proyek terakhir saya. Karya terakhir dari pengalaman 15 tahun saya. Ia mesti dibuat dengan sebaik mungkin. Seminggu berlalu. Surat pemecatan rasmi dari BBC tiba. Pengalaman 15 tahun saya berakhir. Rakan-rakan wartawan memutuskan hubungan. Saya berasa seperti anak yatim dalam industri ini. Tetapi para pelajar berbeza. Kesemua 600 orang mengeluarkan kenyataan sokongan. Tanda pagar, Stand with Emily, mula tular di media sosial merebak dari UK ke seluruh dunia. Chancellor Cambridge turut mengeluarkan kenyataan. Beliau berkata, liputan Emily adalah satu kejutan yang diperlukan. Kebebasan bersuara mesti dihormati. Ini adalah kritikan tidak langsung kepada BBC. Ibu pejabat di London nampaknya panik. Opini umum berada di pihak saya. Tetapi saya tidak peduli. Saya kini pekerja bebas. Saya memutuskan untuk menghasilkan sebuah dokumentari bebas. Masalahnya adalah dana. Pekerja bebas tiada uang, peralatan penggambaran, kos penyuntingan, kos penginapan. Sekurang-kurangnya 20.000 diperlukan. Tetapi baki akun saya hanya 5.000. Ketika itu para pelajar bertindak. Mereka memulakan kampanye pendanaan awam crowdfunding. Sasaran dana 20.000 pound. Tajuknya, Sila biayai dokumentari Emily. Sesuatu yang menakjubkan berlaku. Dalam masa 3 hari sasaran dana tercapai. Bukan sahaja pelajar Cambridge, malah orang dari seluruh dunia turut menderma. Jumlah akhir melebihi 50.000 pound. Hati saya sangat terharu. Saya tidak bersendirian. Ada orang yang ingin tahu kebenaran. Saya berjanji tidak akan mengecewakan mereka. Penggambaran dokumentari dimulakan secara rasmi. Saya mengupah seorang pengarah fotografi bebas. Kami melawat semula Cyberjaya UM dan UTM. Kali ini kami menggali lebih dalam. Kami melawat sebuah kilang semikonduktor gergasi di Taman Teknologi Tinggi Kulim. Ia adalah salah satu kilang pemasangan dan ujian semikonduktor terbesar di dunia. Skalanya sangat menakjubkan, seluas 100 padang bola sepak. Walaupun penggambaran di dalam dilarang melihat dari luar sahaja sudah memadai. Seorang jurutera menerangkan kepada saya, mereka sedang mengendalikan proses-proses termaju yang menjadi tulang belakang kepada chip 7 nanometer dan 5 nanometer. Katanya, kepakaran Malaysia dalam bidang ini adalah kritikal kepada rantaian bekalan global. UK sendiri masih ketinggalan dalam bidang pembuatan berskala besar ini. Kami juga melawat pusat R&D, sebuah syarikat otomotif nasional yang membangunkan kendaraan elektrik. Mereka sedang mengkaji platform EV dan pemanduan otonomi untuk mobility masa depan. Di litar ujian saya sendiri, menaiki kereta pandu sendiri,
Tahapnya level 4 kira-kira 5 tahun lebih maju berbanding apa yang ada di UK. Seorang pelajar bertanya, mengapa UK begitu ketinggalan? Saya menjawab dengan jujur karena kelajuan. Proses membuat keputusan di UK terlalu perlahan. Di Malaysia, mereka bertindak pantas. Pelajar itu mengangguk. Sebab itulah kami datang ke sini. Jika terus berada di UK, kami akan terlepas peluang. Kami mau belajar tentang masa depan di Malaysia. Pada saat itu, saya paham. Ini bukan cerita tentang Malaysia. Ini adalah cerita tentang masa depan UK. Generasi muda sudah tahu. UK mesti berubah. Malam itu saya berbual mendalam dengan seorang pelajar perempuan berusia 21 tahun. Dia berkata dengan tenang, "Emily, jangan takut pada kebenaran." Kata-kata itu menusuk hati saya. Rupa-rupanya saya sedang ketakutan. Dipecat oleh BBC layanan dingin, rakan sekerja, terpinggir dari industri. Semuanya menakutkan. Tetapi yang lebih menakutkan adalah mengelak kebenaran. Fakta bahwa UK sedang ketinggalan. Realiti bahwa Malaysia sedang mendahului. Jika kita tidak mengakuinya, UK tiada masa depan. Saya bertekad. Sebagai pekerja bebas, saya akan bertahan hingga akhir. Saya akan siapkan dokumentari ini dan menyampaikan kebenaran kepada dunia. Malam itu saya membuka komputer riba dan menulis skrip dokumentari. Tajuknya sudah ditetapkan. Mengapa Cambridge memilih Malaysia ini akan menjadi karya terbaik dalam hidup saya. 2 minggu kemudian, satu perkara yang mengejutkan berlaku. Media di UK mula mengubah pendirian mereka. Akhbar The Telegraph mendahului dengan artikel bertajuk Emily mungkin betul. Kandungannya menggesa agar UK memandang serius pembangunan di Malaysia. Akhbar The Times turut menyusul dengan laporan khas bertajuk apa yang diisyaratkan oleh lawatan pelajar Cambridge ke Malaysia yang menyorot krisis pendidikan di UK. Nada mereka berubah sepenuhnya. Reaksi di media sosial meletup. Tanda pagar Why Malaysia dan Cambridge to KL menjadi sohor kini nomor 1. Bukan sahaja di UK. Sokongan dari seluruh dunia mencurah-curah. Pilihan 600 orang pelajar Cambridge menjadi topik perbualan hangat. Ibu pejabat BBC nampaknya sangat cemas karena opini umum kini sepenuhnya di pihak saya. 3 hari kemudian editor Michael menelpon. Suaranya berubah. "Emily, saya minta maaf." Dia mengaku kesilapannya. Dia meminta saya kembali bekerja dan berkata mahu menyiarkan dokumentari itu di BBC. Saya teragak-agak. Ini adalah syarikat yang telah membuang pengalaman 15 tahun saya, tempat yang telah memecat saya, tetapi ia juga tempat di mana saya membina kerjaya saya. Saya meletakkan syarat. Saya mahukan hak penyuntingan penuh. Tiada sebarang campur tangan diterima. Michael bersetuju dan berjanji akan membuat permohonan maaf secara terbuka. Keesokan harinya, laman web resmi BBC menyiarkan satu kenyataan maaf. Kandungannya adalah memohon maaf karena telah menghalang liputan Emily dan berjanji untuk menghormati kebebasan bersuara. Saya kembali bekerja, tetapi keadaannya berbeza. Sekarang saya bukan sekadar wartawan. Saya adalah pejuang kebenaran. Proses penyuntingan dokumentari dimulakan. Rakaman selama 3 minggu disusun. Cyberjaya UM-UTM kilang di Kulim. Semua adegan sangat hidup. Temu bual dengan para pelajar juga sangat menyentuh perasaan. Tajuk akhir ditetapkan. Mengapa Cambridge memilih Malaysia? Tempo tayangan 60 menit. Ia diputuskan untuk disiarkan pada waktu perdana BBC, 15 April 2025 waktu malam. Dokumentari itu disiarkan. Kadar tontonan meletup. Jumlah penonton serentak mencecah 8 juta orang. Rekod tertinggi dalam sejarah dokumentari pendidikan BBC. Media sosial gegak gempita. Reaksi orang ramai yang telah menonton dokumentari itu sangat positif. Mengejutkan. Tak sangka Malaysia sudah sampai tahap itu. Komen-komen membanjiri laman sosial. Satu adegan paling banyak dibincangkan. Kata-kata CEO pelajar universiti tempatan itu UK masih menggunakan teknologi 10 tahun lalu. Ayat itu memberi impak besar kepada ramai orang. Tidak lama selepas dokumentari, itu disiarkan satu perkara yang menakjubkan berlaku. Rakyat British mula menempah tiket penerbangan ke Malaysia. Laluan penerbangan terus London Kuala Lumpur habis dijual. Tempahan untuk sebulan penuh selesai dalam masa 3 hari. Agensi pelancongan segera melancarkan package pelancongan ke Malaysia. Lawatan ke Cyberjaya, lawatan ke Pulau Pinang Lembah Silikon Timur, pengalaman syarikat pemula niaga Malaysia. Semuanya habis dijual. Jumlah pelancong British di KLIA meningkat sebanyak 300%.
Bukan sahaja Cambridge, pelajar dari Oxford, UCL, dan Imperial College juga sedang bersiap untuk ke Malaysia. Universiti-universiti ini tergesa-gesa memulakan program pertukaran pelajar dengan Malaysia. Seluruh UK dilanda demam Malaysia. Ketika itu Jessica menghubungi saya, pelajar yang saya temui di lapangan terbang. Dia mau berjumpa. Kami bertemu di sebuah kafe. Jessica tersenyum dan berkata, "Bukankah saya sudah katakan, ini barulah permulaan?" Saya bertanya, apa maksudnya? Jessica menjawab dia telah menerima tawaran pekerjaan rasmi dari sebuah syarikat teknologi Malaysia. Bukan di cawangan UK, tetapi untuk bekerja di ibu pejabat. Gaji tahunannya 2 kali ganda berbanding graduan baru di UK. Bukan sahaja Jessica, daripada 600 orang pelajar itu, 50 orang telah menerima tawaran pekerjaan dari syarikat-syarikat di Malaysia. Mereka akan terus ke Malaysia selepas tamat pengajian. Tiada niat untuk kembali ke UK. Ini sangat mengejutkan. 50 orang bakat terbaik dari Cambridge akan ke Malaysia. Ini adalah kerugian bagi UK dan keuntungan bagi Malaysia. Penghijrahan bakat sedang berlaku. Jumlah tontonan dokumentari terus meningkat. Dalam talian, ia mencecah 12 juta tontonan. Rekor tertinggi dalam sejarah BBC. Ia juga diterjemahkan dan disiarkan di luar negara. Seluruh dunia kini memberi perhatian kepada Malaysia. 3 hari kemudian, Menteri Pendidikan UK menghubungi saya. Beliau mau berjumpa. Saya pergi ke pejabatnya di parlimen. Wajah menteri itu serius. Katanya dia telah menonton dokumentari itu dan sangat terkejut. Beliau mau mengkaji semula dasar pendidikan UK dan mau menjadikan Malaysia sebagai penanda aras. Saya menyerahkan data yang saya kumpul semasa liputan, termasuk analisis perbandingan temu bual. Menteri itu membacanya dengan teliti dan berjanji, perubahan akan berlaku. Malam itu saya pulang ke rumah. Ini adalah pencapaian terbesar dalam pengalaman 15 tahun saya. Tetapi, pada masa yang sama, ia terasa pahit. Mengapa begitu sukar untuk membuat liputan tentang sesuatu yang sepatutnya menjadi perkara biasa? Kebenaran kadangkala tidak selesai. Ada realiti yang tidak mau kita akui, tetapi mengelaknya tidak akan membuatnya hilang. Kita mesti menghadapinya. UK mesti berubah, mesti belajar dari Malaysia. Kelajuan kecekapan inovasi. Belum terlambat lagi. Saya membuka komputer riba dan mula merangka rancangan seterusnya. Kisah ini belum berakhir. Ia baru saja bermula. 3 bulan selepas dokumentari disiarkan Julai 2025, satu berita mengejutkan tiba. Saya dipilih sebagai pemenang Anugerah Wartawan Tahunan. Anugerah paling berprestij dalam industri media UK. Buah dari pengalaman 15 tahun. Dalam ucapan di majelis anugerah saya berkata, kebenaran kadangkala tidak selesai, tetapi ia tidak boleh dielakkan. Kewajiban seorang wartawan adalah menyampaikan fakta. Para hadirin berdiri dan memberikan tepukan gemuruh. BBC menghantar tawaran kenaikan pangkat. Timbalan Ketua Biro Asia bekerja sebagai wartawan khas di Kuala Lumpur dan pada masa yang sama membuat liputan di seluruh Asia. Saya menerimanya. Cambridge juga menghubungi. Mereka telah menandatangani perjanjian program pertukaran pelajar dengan Universiti Malaya, seramai 100 orang pelajar setiap tahun. Kata mereka, dokumentari saya menjadi pemangkinnya. Oxford pula menandatangani perjanjian dengan UTM. Universiti-universiti di UK mula berlumba-lumba untuk bekerja sama dengan universiti di Malaysia, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan 10 tahun lalu. Kerajaan UK juga bertindak. Mereka memperkenalkan dasar untuk menyokong syarikat pemula niaga ala Malaysia. Tempo semakan pelaburan dipendekkan, peraturan dilonggarkan, insentif cukai diberikan. Semua ini adalah dasar yang menjadikan Malaysia sebagai penanda aras. The Guardian, The Times, Financial Times. Media-media utama bersaing untuk menyiarkan laporan khas tentang Malaysia. Semikonduktor AI, nasi lemak drama tempatan. Semua bidang diliputi. Malaysia bukan lagi negara pinggiran. September 2025. Saya sekali lagi tiba di Kuala Lumpur. Kali ini sebagai timbalan Ketua Biro Asia BBC. Tiba di KLIA, satu pemandangan yang menakjubkan terbentang. Pelajar Cambridge datang lagi. Kali ini seramai 1.200 orang. 2 kali ganda dari sebelumnya. Ditambah dengan 500 orang pelajar Oxford dan 300 orang pelajar UCL. Secara keseluruhan, lebih 200 orang pelajar UK datang ke Malaysia. Balai ketibaan lapangan terbang sesak tetapi tetap teratur. Sistem di Malaysia mampu mengendalikan 240 orang dalam masa 2 jam sahaja. Jika di Heathrow mungkin mengambil masa sepanjang hari.
Para pelajar mengenali saya dan bersorak. Terima kasih kepada Emily. Kata mereka selepas menonton dokumentari itu, mereka bertekad untuk datang ke Malaysia. Hati saya sebak. Jessica juga ada di sana. Kini seorang kaki tangan di sebuah syarikat teknologi. Katanya ini bulan ke-6 dia bekerja di ibu pejabat. Saya bertanya, adakah dia berpuas hati? Dia tersenyum lebar, langsung tiada niat untuk kembali ke UK. Malam itu saya makan malam bersama para pelajar di sebuah restoran steamboat. Para pelajar bertanya tentang kehidupan di Malaysia. Saya menjawab dengan jujur. Pantas. Semuanya pantas. Penghantaran makanan LRT internet urusan kerajaan. 3 kali lebih pantas berbanding di UK. Para pelajar mengangguk. Seorang pelajar bertanya, adakah UK mampu mengejar Malaysia? Saya berpikir sejenak kemudian menjawab, mungkin. Tetapi ada syaratnya. Mesti menerima perubahan, mesti meningkatkan kelajuan, mesti membuat keputusan dan melaksanakannya sepantas Malaysia. Wajah para pelajar menjadi serius. Salah seorang daripada mereka berkata, sebab itulah kami datang ke sini. Kami mau belajar di Malaysia, kemudian kembali ke UK untuk menjadi benih perubahan. Daripada kata-kata itu, saya melihat harapan. Generasi muda sudah tahu, UK mesti berubah dan mereka akan memimpin perubahan itu. Sebulan kemudian, satu berita mengejutkan tiba. Penerbangan terus London Kuala Lumpur ditambah. Malaysia Airlines dan British Airways mengendalikannya bersama. 2 penerbangan setiap hari. Saya keluar membuat liputan di majelis pelancaran penerbangan sulung. Tempat duduk habis dijual. Kebanyakan penumpang adalah golongan muda berusia 20-an dan 30-an. Ada yang pergi untuk bekerja di Malaysia, pelajar pertukaran atau lawatan sambil belajar ke syarikat pemula niaga. Saya menemu bual, seorang penumpang, seorang pemuda British berusia 27 tahun. Dia berkata akan bekerja di sebuah syarikat pemula niaga di Malaysia. Apabila ditanya mengapa Malaysia, dia menjawab tanpa teragak-agak, karena peluang ada di sini. Ayat itu menjelaskan segalanya. Sebab mengapa anak muda British pergi ke Malaysia? Karena masa depan ada di sini. Karena potensi ada di sini. Pesawat itu berlepas. Pemandangan London semakin menjauh di luar tingkap. Saya membuka komputer riba dan mula menulis laporan baru. Tajuknya sudah ditetapkan. Mengapa anak muda British pergi ke Malaysia? Saya kini menetap di Kuala Lumpur bekerja sebagai timbalan ketua Biro Asia BBC. Saya berjanji akan melawat Malaysia setiap tahun. Dan saya menunaikannya. Hari ini pada tahun 2026 penerbangan terus London Kuala Lumpur sentiasa penuh setiap hari. University-University UK sedang meluaskan kerjasama dengan Malaysia. Kerajaan UK sedang menjadikan dasar-dasar Malaysia sebagai penanda aras. Perubahan telah bermula, walaupun perlahan tetapi ia pasti. Dan di titik permulaan itu ada saya. Saya hanya melaporkan kebenaran tetapi dunia berubah karenanya. Inilah kuasa kewartawanan. Inilah sebab mengapa saya seorang wartawan. Malaysia telah menunjukkan jawabannya. Kelajuan kecekapan inovasi. Kini dunia sedang memerhati. Dan saya akan terus menyampaikan kisah itu tanpa mengelak kebenaran, tanpa rasa takut, karena kebenaran walaupun kadangkala tidak selesa sentiasa diperlukan. Malaysia dunia sedang memerhati.